أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, rahmat dan inayah daripada Allah. Bersama kita dapat bertemu sekali lagi di surah An-Nur untuk sama-sama kita meneruskan pembacaan daripada kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah berkenaan dengan peringatan kematian dan juga hari akhirat. Jadi pada pembacaan kita lepas, kita sudah membacakan berkenaan selepas kita mengkebumikan seseorang jenazah itu, hendaklah ataupun disunahkan untuk kita berdiri sebentar, tunggu sebentar dan mendoakan kepada ahli kubur tersebut ataupun jenazah tersebut ketenangan, ketenangan at-tathbit lahu. Kerana apa? Fa innahu sebab Nabi sebutkan kat sini, istaghfiru li akhikum was'alu lahu bitathbit fa innahu al-an yus'al. Yang mohon ampunkah, mohon ampunkanlah, mohonkan ampun, kan, mohonkan ampun untuk saudara kamu ini yang baru dikebumikan tersebut, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan ketetapan hati, kan, diberikan ketetapan hati ataupun ketetapan iman, kerana sekarang dia sedang disoal jawab, kan. Itulah keadaan yang sebenar akan berlaku apabila seseorang jenazah itu baru dikebumikan. Begitu juga Nabi SAW ada menyebutkan, ma yastaqbalul mu'min min haulal akhirah illa wal qabri afdha minhu. Tidaklah seseorang mukmin itu akan menghadapi huru-hara ataupun kesusahan di hari akhirat, kecualilah pada peringkat awal itu dia akan merasakan bahawa di kubur itu sudah ada huru-hara yang mengerikan. Kan, belum lagi hari akhirat tuan-tuan, hari penggoncangan dan sebagainya. Di kubur itu juga sudah ada keadaan yang mengejutkan ataupun mengerikan bagi seseorang yang baru dikebumikan. Baik, jadi insyaAllah pada hari ini kita akan menyambung pada bab maja'a fi talqinul insan ba'da mautihi syahadatul ikhlas fi lahadihi. Bab yang menyatakan tentang talqinul insan atau talqin ni kita biasa sebut kalau kita kebumikan jenazah, kita akan bacakan talqin, kan. Talqin maksudnya satu macam satu nasihat, satu peringatan, ya, ba'da mautihi, yang kita nak sampaikan kepada mereka yang sudah dikebumikan tersebut, syahadatul ikhlas,
iaitu ucapan 2 kalimah syahadah di liang lahatnya. Jadi untuk siapakah ucapan ini? Untuk orang yang dah meninggal dunia ataupun orang yang masih hidup. Baik. Dzakar Abu Muhammad Abdul Haq yarwi an Abi Umamah Al-Bahili qala, daripada Abi Umamah Al-Bahili berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata ahadukum fasawaitum alaihi turab, apabila telah meninggal salah seorang daripada kamu dan dikebumikan, maka ratakanlah tanahnya. Di mana kita dah kebumikan tanah, ratakan di atas kubur tersebut. Falyaqum ahadukum ala ra'si qabrihi, dan berdirilah salah seorang daripada kamu di bahagian kepala jenazah tersebut. Kan kita dah ke bumi, kita tahu maksudnya jenazah itu dihadapkan menghala ke arah kiblat, so kepalanya sebelah kanan lah kan, kalau kiblat contohnya di kebun sana, so kepalanya belah sini, so salah seorang kena berdiri di sebelah kepalanya, kan. Thumma yaqul, dan berkatalah dia, ya fulan ibni fulanah, kan, wahai fulan bin fulan, maka kita sebutkan nama dia lah, kan. Maka dalam riwayat hadis ini menyatakan bahawa fulan ibni fulanah maksudnya dibolehkan untuk kita menyebutkan contohnya namanya Abu fulan bin fulanah dan dibinkan dengan ibunya, kan, Abu bin Maryam bagi contoh, kan. Maksudnya itulah yang dinyatakan dalam nas hadis ini. Contoh, ya fulan bin fulanah fa innahu yasma'u wa la yujib, kerana jenazah di dalam kubur tersebut mendengar, cuma tidak boleh nak jawab, kan. Kita cakap, kita panggil nama dia, wahai Abu bin Maryam sebagai contoh, kan, dia dengar cuma dia tak jawab lah. Agak kalau dia jawab macam mana tuan-tuan? Kan, kalau jawab habis semua larilah, kan. Maksudnya dia dengar, dalam kubur tu dia dengar, cuma dia tak boleh jawab, kan. Thumma la yaqul, dan kemudian katakanlah lagi kali kedua, ya fulan ibn fulanah, kan, contohkan nama dia tadi, wahai Abu bin Maryam, fa innahu yastawi qa'idan, dan panggilan kedua ini bila kita panggil, dia akan bangkit duduk. Kita tak nampak lah, kita tak nampak, tapi maksudnya keadaan itu tadi masa mula dia dengar tapi tak boleh jawab, so bila kita panggil dia kali kedua, nama dia kali kedua, dia akan bangun duduk dalam kubur tu lah, bukan dia keluar dari kubur tu, tak ada, bangun, kan, duduk, qa'idan. Thumma yaqul, dan berkata buat kali ketiga, ya fulan ibn fulanah, kalau contohnya dia nama saya sebutkan, wahai Abu bin Maryam, fa innahu yaqul, dan dia akan berkata, tapi dia jawab tu tak dengar lah, dia cakap, irsyadna rahimakallah, tunjukkanlah kepada kami, tunjukkanlah kepada aku, bantulah aku, semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnakum la tasma'un, jawapan dia ni, dia cakap tadi, tolonglah aku, dia minta pertolongan kita, tunjukkan aku, ya, tetapi kita tak dengar dia cakap, percakapan dia itulah, macam kita kat atas kubur tu kita buat macam biasalah, macam apa, bacaan talqin tu yang biasa kita buat, ya. Fa yaqul udhkur ma kharajta 'alaiha minad dunya, maka kita ingatkan lagi, maksudnya kita mengandaikan, ya, bagi imam baca talqin tu terutamanya kita mengandaikan bahawa dia dengar, hanya dia dengar, kita sedang bercakap dengan dalam kubur tu, dia mendengar. Kita mengandaikan dia dah duduk, kita mengandaikan dia nak sangat bantuan kita ni, bantu apa yang kita nak boleh bantu dia ni, seolah-olah macam tu lah bayangannya, ya. Kemudian kita ingatkan dia, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya, ingatkan apa yang telah kamu bawa keluar dari dunia ini, kan, kita ingatkan dia semasa dia meninggal dunia, apa yang dia bawa dalam kubur tu. Kita dah nyatakan dalam hadis sebelum ini, bila mati seorang anak Adam itu dan diikuti oleh tiga benda. Apa dia tuan-tuan? Keluarganya, hartanya dan amalannya, kan. Dan akan pulang dua, yang akan tinggal satu, iaitu ahli keluarganya akan balik, hartanya akan balik, yang tinggal adalah amalannya. Jadi itulah yang dia akan bawa di dalam kubur. Jadi itu kita ingatkan balik, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya, ingatlah
apa yang kamu sedang bawa keluar daripada dunia ini. Maksudnya dari dunia ke alam barzah, dari dunia ke dalam kubur. Apa yang dia bawa? Amalan dia. Kan tak ada bawa harta, tak ada bawa ahli keluarga, tak ada. Semua tu dah tinggal. Baik, yang paling penting yang dibawa dalam kubur tersebut apa tuan-tuan? Ya, kita bukan cerita pasal jenazah yang dah pergi, tapi kita cerita pasal diri kita sendiri. Apa yang kita nak bawa nanti dalam kubur? Syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ucapan dua kalimah syahadah, i'tiqad di dalam hati, i'tiqad di dalam amalan kita. Itu paling utama sekali, syahadah. Kita ucap dua kalimah syahadah. Alhamdulillah, orang yang salat sentiasa tajdid, memperbaharui syahadahnya. Ya, di samping kita baca syahadah semasa kita duduk tahiyat, begitu juga kita disunatkan untuk mengucap dua kalimah syahadah sebelum kita angkat takbir. Baca sendirilah, tambahanlah. Kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahu akbar. Ya, untuk kita rasa tajdid. Kita ni apa syarat orang syarat sah solat itu mesti ada orang Islam. Kan kita tak tahu kalau kita punya perkara amalan perkataan kita dalam tempoh dari solat ke solat tu ada benda yang kita tergelincir akidah kita, naudzubillah, maka kita kena sentiasa tajdid ataupun perbaharui syahadah. Sentiasa mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, itulah yang akan kita bawa dalam kubur. Wa annaka radita billahi rabba, dan ingatlah bekalan yang kamu bawa dalam kubur, kamu redha Allah itu sebagai Tuhan kamu. Betul tak kita redha Tuhan Allah sebagai Tuhan kita? Maksudnya tuan-tuan, kita beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun perkara yang berlaku di atas muka bumi Allah ini dan juga dalam kehidupan kita ini melainkan semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita redha Allah sebagai Tuhan kita dengan kita melaksanakan apa jua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itulah bukti kita redha sebagai Tuhan kita. Ya. Begitulah juga bagaimanakah kita sentiasa mengucapkan dalam zikir, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Itu zikir yang perlu kita ungkapkan setiap pagi dan setiap petang. Ya, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Baik. Itulah juga yang benda yang akan kita bawa bila kita zikirkan selalu, bila kita perbaharui selalu raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Itulah yang akan memudahkan kita untuk menjawab soalan dalam kubur. Bila kita telah tasbit, telah tetap iman kita, kita redha Allah itu sebagai Tuhan kita, kita redha Islam itu sebagai agama kita dan cara hidup kita, kita redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai Nabi kita, wabil Qur'ani imama, dan juga Quran itu sebagai imam kita, pemimpin kita, petunjuk kita, irsyad kita. Apa yang kita nak buat ini berpandukan kepada Al-Quran. Dari Al-Quran kita dahulukan. Apa kita buat, kita ikut apa yang Al-Quran suruh, apa yang hadis Nabi SAW tunjukkan kepada kita sebagai irsyad, petunjuk kita dalam menjalani kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita dapat tetapkan hati kita ini tuan-tuan, benda ni semua dah berada di dalam kubur. Bila dah berada di dalam kubur, kita tidak lagi beramal. Kena ingat tu, tidak ada lagi amalan yang boleh kita buat, kan? Dan tidak ada lagi revision, orang cakap. Bukan boleh lagi untuk kita ulang kaji dan sebagainya, tidak. Masuk dalam kubur, amalan kita itulah yang akan membantu kita. Amalan kita yang kita buat sepanjang hidup itulah yang akan menjadi pendinding kita. Amalan kita itulah yang akan membantu kita menjawab soalan munkar dan nakir. Bila kita berpegang teguh dengan zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula itu, maka munkar fa inna munkaran wa nakiran yata'akhkhar kullu wahid minhuma. Maka apabila munkar dan nakir itu datang, bila kita sudah dikebumikan dan kita sudah ditalkinkan oleh orang yang masih hidup di atas kubur kita pada ketika itu, wa yaqul, maka mereka akan berkata, intaliq bina ma yaq'aduna 'inda hadha. Adalah kita patah baliklah. Muka nakir akan cakap macam tu. Kerana apa? Kerana mereka ini sudah ditasbitkan,
sudah ditetapkan hati mereka, wa qad laqina hujjatuhu, telah ditetapkan hujjah mereka, wa yakuna Allah hajijihi ma dunah, maka sudah pasti dia akan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hujah mereka. Buat apa lagi kita nak soal dia? Kan? Buat apa lagi? Macam mana kita nak tanya dia kalau dia dah boleh dah kukuh dah dia punya pegangan akidah, fahaman dan juga cakap tasbih tadi tu dah kukuh dah. Faqala rajul ya Rasulullah fa illam jadi begitulah keadaannya. Maksudnya tuan-tuan, untuk kita selamat di dalam kubur, bayangan ini ialah dengan kita memperkukuhkan akidah kita, pemahaman kita dan amalan kita. Kan, di samping solat, zakat, sedekah dan juga amalan baik yang lain-lain tu, paling utama hati kita ni dan juga akidah kita, tasbit kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpeganglah kepada apa tadi? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Maka boleh jadi ada kelebihan kat situ untuk mungkar nakir tak jadi soal kita. Ataupun dia nak soal kita pun dia akan soal senang-senang. Kan? Nak kata himpit kubur tu tak kena tuan-tuan. Kita dah bacakan hadis ini tentang seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas pun, sahabat yang sehingga kematiannya itu menggegarkan langit Allah Subhanahu wa taala pun terkena sekali himpitan kubur. Maka kita ni yang jauh iman kita daripada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga tidak boleh lari daripada terkena himpitan kubur tersebut. Cuma kita minta sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah pada malam hari, berdoalah setiap kali lepas solat. Minta maaf. Dan apabila kita menziarahi jenazah, kita ikut pada proses pengkebumian sebagainya, mendatangkan rasa keinsafan kepada kita. Ya Allah, mohonlah agar dilapangkan, diluaskan kubur, janganlah aku dihimpitkan dengan tanahmu ini ya Allah. Itu antara doa kita lah tuan-tuan. Kita boleh berdoa, mampu berdoa selagi mana kita hidup. Bila dah masuk dalam tu nak minta apa tak boleh dah. Itulah keadaan kita satu masa nanti tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala. Maka ditambah oleh seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in lam ta'rif ummahu, bagaimanakah kalau kita ni ataupun yang nak sebutkan tadi itu tidak mengenal ataupun tak tahu nama ibunya. Kan masa saya kata tadi, contoh Abu bin Maryam, kita tahu nama maknya Maryam, kita binkan dengan nama maknya. Maka Nabi menyebutkan yansibuhu ila ummihi Hawa, maka dibinkanlah kepada ibu bagi segala manusia, siapa? Hawa. Maka contoh kalau tak tahu nama mak dia, Abu bin Hawa. Ini sebutan betul apa tuan-tuan? Hawa, bukan Hawa. Kan? Kalau Hawa tu, di segi bahasa Arab tuan-tuan, kita betulkan Hawa tu adalah hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi itu tidak menyebutkan ataupun tidak berkata-kata mengikut hawa nafsunya, itu hawa. Tapi ibu kita, Adam dan Hawa tu ialah sebutannya Hawa, ha waw alif hamzah, Hawa. Jadi kalau ada anak-anak kita atau isteri kita atau bakal isteri kita, jangan sebut Siti Hawa, salah. Siti Hawa. Dan tak ada kaitan pun. Kadang-kadang bila salah sebut ni orang cakap, so hawa nafsu tu dikaitkan dengan Hawa tu lah. Tak ada kaitan pun dengan Siti Hawa, cerita kisah Nabi Adam tu tak ada. Hawa tu lain. Hawa nafsu tu lain. Hawa ibu kita tu lain. Tak ada kaitan pun. Jadi berhati-hatilah kalau kita menyebutkan. Jadi kita perbetulkan, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Jadi kalau ada nama yang betul adalah Hawa sebutan dia. Kalau Hawa kita panggil itu, maksudnya itulah hawa nafsu. Takkan kita panggil dia dengan hawa nafsu. Kan padahal kita panggil dia dengan sebutan nama yang baik, Hawa, Siti Hawa. Dibetulkanlah insya-Allah. Baik. Seterusnya tuan-tuan puan-puan yang Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain, dalam pertambahan sedikit ataupun ada sedikit perubahan dalam riwayat tersebut,
permulaan yang sama, apabila mati salah seorang daripada kamu, maka datanglah di bahagian kepalanya dan sebutkanlah tentang perkara-perkara tadi, kerana sayusma'u, kerana dia sedang mendengar. Baik. Dan kemudian dia akan duduk dan kemudian dia akan berkata, tolonglah aku, tunjukkanlah kepada aku, semoga kau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dalam riwayat ini pula menyatakan, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya, ingatlah apa yang kamu bawa keluar dari dunia masuk ke dalam kubur ini, iaitulah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia punya matan tu hampir sama, tapi sedikit berbeza lah, tapi maksud yang sama, ya. Syahadah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang lain disembah melainkan dia, wa anna muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu hambanya dan juga rasulnya, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan ketahuilah bahawa hari pembalasan itu, hari kiamat itu, hari kebangkitan itu akan datang yang tiada keraguan padanya. Wa anna Allah ba'ithu min man fil qubur, dan Allah Subhanahu wa taala jugalah yang akan membangkitkan kita semua ini daripada kubur. Fa inna munkara wa nakiran inda dhalik yu'khadh kullu wahid minhuma bi yadi sahibihi wa yaqul, dan pada akhirnya pun sama, maka munkar nakir pun akan datang dan akan menyebutkan, ma nasna inda rajulin laqinu hujjatihi, apa kita nak buat lagi dengan lelaki ini yang telah diajarkan dengan syahadah, yang telah ditetapkan imannya dengan syahadah, rasulnya, dan juga apa yang dibawa dalam kubur ini dengan amalan yang boleh menjadi pendinding kepadanya. Maka pada ketika itulah munkar nakir pun macam slow sikit, untuk memberikan sedikit keringanan dan juga kelapangan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman tadi, untuk tidak ditanya bertalu-talu. Ini semua berbalik kepada apa, tuan-tuan? Berbalik kepada hati, berbalik kepada amalan, berbalik kepada bekalan yang akan kita bawa di dalam kubur nanti. Benda tu bukan macam kita ada kat dunia ni, tuan-tuan. Benda fizikal, bukan benda fizikal. Benda amalan ni kita pun tak tahu. Hasilnya nanti dalam kubur ni baru tahu, betul ke amalan aku ni diterima, betul ke amalan aku ini amalan yang sahih, betul ke? Dalam kubur nanti baru tahu, tuan-tuan. Tapi masa tu tak boleh lagi nak patah balik. Kan, tak boleh lagi nak patah balik. Kerana itulah kalau kita melihat dalam surah As-Sajdah, kan, biasa kita baca pada pagi Jumaat tu, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kan, apa, tuan-tuan, maksudnya walau tara idhil mujrim, kalau kamu melihat ketika mana orang-orang mujrim itu, orang-orang yang melakukan maksiat, orang yang ingkar atas perintah Allah, ketika mana di atas muka bumi ini, walau tara idhil mu'minuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, dan akan menundukkan kepalanya di sisi Tuhannya, barulah nak sujud, barulah nak tunduk, barulah nak ikut apa yang Allah perintahkan pada ketika itu. Rabbana abasarna wa sami'na, ya Allah kembalikanlah penglihatan kami, ya Allah kembalikanlah pendengaran kami, farji'na, dan kembalikanlah kami ke dunia, na'mal salihan, untuk kami beramal saleh, kerana inna muqinun, sekarang barulah kami yakin apa yang telah Nabi perkatakan ketika mana di dunia, apa yang alim ulama telah ingatkan ketika mana di dunia, masa tu baru aku yakin, aku kembalikanlah aku nak beramal saleh, dan tak ada peluang lagi, tuan-tuan. Kerana itulah kita ketika mana di dunia ini, dengar kata alim ulama, baca Al-Quran, baca hadis, faham, ikut. Jangan kita nak melawan, jangan kita nak berdalih, jangan kita nak cari sebab untuk tidak melakukan amal saleh, kerana kita akan menjadi orang yang menyesal ketika mana di hari akhirat dan juga di dalam kubur nanti, tuan-tuan. Ya. Baik. Ya. Kita biasa dengar perbaiki solat. Tapi tadi Ustaz tadi sebut perbaiki syahadah. Apa maksud? Okey. Maksud saya dia perbaharui syahadah, kan. Saya sebutkan baharu syahadah, maksudnya, tuan-tuan, setiap macam saya sebut tadi boleh jadi ada masa dan ketikanya, ya, kita tidak tahu dari segi pertuturan kita, dari segi perbuatan kita, mungkin ada benda yang kita buat itu tergelincirnya akidah kita. Kan, sebagai contoh, kadang-kadang kita berbual,
Kita borak. Dalam keadaan kita sedar tak sedar, apalah orang ni solat, tak payah solat pun tak apa, dia rezeki mah. Contohnya dia berbual, tapi lepas tu dia solat lah. Maksudnya mungkin dalam beberapa kita, apatah lagi dalam percakapan kita lah, dalam beberapa tempoh tertentu mungkin ada benda yang kita buat itu boleh menggelisahkan akidah. Sebab contoh dalam perbuatan juga kan, kadang-kadang apa ya, okey, kalau kita bawa kereta bagi contoh kan, bawa kereta kita nampak ada biawak lalu, kan, mungkin kita kan terbiasa dengan petua, kita dengar kalau ada biawak lalu ni apa tanda, adalah tanda saya pun tak ingat benda kan, ada orang nak mati lah bang. So benda tu adalah benda yang tak betul. Ya. Jadi maksud kita syahadah bukan akidah. Ustaz sebut tadi perbaiki syahadah. Soalan bahawa ialah apa maksud Ustaz? Ya, saya tengah terangkan ni. Bila kita sebut syahadah, okey, sekarang rukun Islam pertama syahadah. Bila kita syahadah, benda tadi tu, bila kita buat benda yang melanggar akidah, kita buat khurafat, bagi contoh tadi kita berpegang pada lalunya biawak, akan datangnya kecelakaan, itu benda yang menjatuhkan akidah. So gugur yang syahadah kat situ. Kan, kita bila kita percaya benda yang selain pada Allah Subhanahu Wa Taala, contoh saya bagi contoh, okey, ada biawak lalu ni, nanti ada benda tak betul lah kat depan ni, itu dah benda dah menggugurkan syahadah. Kerana itu kita cakap tadi, so setiap kali benda yang kita boleh cakap apa tadi, tak sangka benda tu boleh berlaku, kita kena ucapkan tajdid, perbaharui syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu juga sering diingatkan juru nikah, kan, juru nikah terutama kepada wali, kan, wali, antara syarat wali tuan-tuan untuk menjadi wali dalam perkahwinan bukanlah orang yang fasik. Kalau dia orang yang fasik menjadi wali nikah, tidak sah nikah itu. Maka akan diingatkan oleh imam, okey, sama-sama kita ucap 2 kalimah syahadah, termasuklah pada bakal pengantin, kepada wali, kepada saksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. So dah renew balik. Kalau pada orang yang agak mungkin tersilap baca syahadahnya, adakah sah syahadah itu? Maksudnya ada penambahan huruf ataupun huruf kurang? Okey, dari sebutan, kalau kita dah pernah belajar, kita sebut betul-betul lah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Okey, sebagai contoh lah, kalau dia orang yang baru meluk Islam, ataupun mungkin dia dari orang yang tak berapa fasih, so tidaklah dia tengok pada kategori orang macam contoh orang kita sebutkan orang Cina atau orang India baru masuk Islam, so dia punya kefasihan lidah itu tidak betul, mungkin dia akan sebut asyhadu alla. Okey, kalau dalam peringkat orang macam tu, selagi mana akidahnya, hatinya, apa yang maksud kita sebut akidah tadi ialah di dalam hati, dia betul-betul bersaksi. Apa yang dimasukkan daripada kata-katanya itu adalah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sebutannya itu tidak berapa betul, tidak berapa tepat, berdasarkan tahap orang pada ketika itu. Tapi kalau kita ni memang dah pernah belajar, kita tahu sebutan yang betul, tapi sengaja sebut tak betul, itu tak betul lah. Kalau misalnya kita sebut lazimnya kita sebut asyhadu an la, kalau kita terdengar orang menyebut asyhadu an la, adakah betul atau salah? Okey, itu saya sebut tadi, manusia ni, kita ni ada berperingkat. Kalau kita jadi orang yang belajar dan tahu mana betul mana salah, kena sebut tu betul. Dan bila kita mendengar orang tu salah dan kita tahu sebutan itu salah, kita kena betulkan lah, dan kita kena ajar dia. Maksudnya macam tu. Tapi kalau dia jenis kategori yang memang mungkin lidah yang pelat, ataupun dia baru nak mengenal Islam, kita tak boleh nak push dia sebut dah lari, tak jadi aku masuk Islam. Maksudnya benda tu berperingkat ataupun tengok pada tahap pertuturan seseorang itu. Yang penting hati.
Sama juga dalam kita nak mula solat, bukan yang penting itu adalah usolli fardhos, macam kita nak betulkan sangat. Kadang-kadang mengganggu pula orang sebelah tu, semata-mata nak betulkan solat tu, usolli, tak betul. Yang penting niatnya apa? Aku nak solat subuh, aku nak solat. Hati tu datangkan, hudurkan hati, Allahu akbar, rakaat takbir, dah selesai. Kadang-kadang duduk sibuk usolli, dah tak solat. Lah 4 rakaat dah, baliklah, tahu susah nak usolli. Sebab apa? Dia sibuk membetulkan sebutan. Padahal sama juga macam syahadah tadi, hati tu. Macam saya sebut tadi, tasbih. Bila dalam kubur nanti, malaikat munkar nakir tak semak lagi sebutan kita, tuan-tuan. Sebut tuan-tuan syahadah, asyhad, tak ada. Dia bukan tengok itu, dia tengok pada betul tak kita ni yakin Allah tu Tuhan kita, betul tak kita yakin Nabi Muhammad itu Nabi kita, betul tak kita yakin Al-Quran itu sebagai imam. Itu yang munkar nakir akan nilai kita berdasarkan amalan kita, jelmaan amalan kita tu, bukan sebutan lagi pada masa itu. Tapi kita masa di dunia ini kena belajarlah menyebut yang betul, belajar Iqra, belajar Al-Quran, jumpa alim ulama, tolong betulkan bacaan saya, tolong betulkan sebutan saya. Bukan saya maksud tadi kalau bila dia salah sebut, dia terus berada dalam keadaan yang salah, tak boleh. Dan Al-Fatihah terutama sekali dalam rukun solat kan, Al-Fatihah adalah rukun dalam solat, rukun qauli, kena betul bacanya. Tapi adakah kalau dia salah baca terus batal solatnya? Tak. Tengok pada tahap pendidikan ataupun tahap kebolehan orang tu. Kan kalau dia dah memang ahli Quran, memang dia dah bertalaki dengan ustaz, dah perbetulkan bacaan, kalau dia sengaja menyebut dengan salah, maka berdosalah dia dan tak sahlah solat dia. Kalau dia imam, makmum semua tak sah solat. Ya, betul. Imam mesti orang yang paling mahir baca Quran. Itu syarat paling pertama sekali disebutkan, walaupun dia seorang kanak-kanak. Kan, walaupun contoh ramai ni orang tua ni, kanak-kanak ni yang mahir fasih baca Quran, dia lah lebih utama untuk menjadi imam, bukan dari segi umur dan sebagainya, keutamaan. Dia ada hadis yang panjang lah tentang keutamaan siapakah menjadi imam solat. Keutamaan adalah orang yang fasih membaca Al-Quran. Itu dari segi fiqh imam. Itu dalam bab yang lain lah. Kan? Jadi kita nak balik pada tadi bahawa wala yu'arid, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, kamu tidak akan sama sekali mendengar suara-suara di dalam kubur itu. Bila kita talqinkan tadi, kita sebutkan nasihat dan sebagainya, kita tak akan mendengar jawapan ataupun feedback daripada ahli kubur tersebut, tapi di mereka mendengar. Surah Fatir ayat 22. Begitu Allah sebutkan surah Ar-Rum ayat 52, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan sesekali mendengar suara-suara orang yang sudah meninggal dunia. Kita dah belajar sebenarnya juga dalam semasa kita mengusung jenazah. Kan, kenapa kita perlu menyegerakan dalam kita mengusung jenazah, membawa mereka ke tanah perkuburan? Kerana orang yang beriman menunggu-nunggu nikmat yang Allah sudah sediakan di dalam kubur. Dia akan cakap, cepatlah, cepatlah, cepat. Dia cakap dalam masa dalam keranda tu, cepatlah, cepatlah. Tapi kita tak dengar. Begitu juga orang yang ingkar, orang yang mujrim, orang yang melakukan maksiat, dia akan cakap, lambatkanlah aku, lambatkanlah aku. Dalam keranda tu dia cakap, tapi kita yang mengusung tu kita tak dengar. Itu maksudnya innaka la tusmi'ul mauta. Qad nada ahlul qalib wa asma'u wa qal ma antum bi asma' minhum walakinnahum la yastati'una jawaban. Dan sebuah hadis sahih menyatakan bahawa kamu sesekali tidak boleh mendengar apa yang mereka ucapkan, walakinnahum la yastati'una jawaban, dan begitu juga mereka juga tidak mampu untuk menjawabnya. Kita panggil kan, kita biasa bagi salam, assalamualaikum ahlad diyar antum sabiqun, wahai selamat sejahtera kepada ahli kubur. Kita bagi salam, disunatkan kita bagi salam. Perlu tak dia nak jawab? Dia jawab dalam kubur. Jangan pula kita tunggu. Kalau orang masih hidup, kita bagi salam kan, assalamualaikum, tuan-tuan wajib jawab waalaikumsalam, masih hidup. Tapi kalau kita pergi kubur, assalamualaikum ahli kubur, janganlah pula dengar, tak jawab pun, buat apa aku nak bagi salam, membazir bukan? Kan dia menjawab, cuma kita tak dengar. Itu maksud tadi, ma antum bi asma' minhum walakinnahum la yastati'una jawaban. Wa qad qala fil mayyit innahu la yasma'u qar'un ni'alihim. Bahkan
mayat-mayat di dalam kubur itu pun mendengar tapak kaki kita. Kan ada sebutkan hadis lain juga, maksudnya kita bila dah beransur pergi, kan, mula-mula banyak, kalau kita boleh bayangkan lah, nak bayangkan betul-betul mungkin tak boleh, sebab benda tu benda di alam yang lain, nanti kita pun belum hadapinya. Bayangkanlah masa kita dikebumikan, kita dalam tanah, tuan-tuan, kita dalam kubur, berapa banyak orang yang akan mengiring jenazah kita? Kurang-kurang 10 orang lah. Kan, yang tolong korek kubur, yang tolong baca talqin, tolong ni semua 10. Dengarlah tapak kaki tu. Tapi bila dah habis, dah selesai pengebumian, kan, maka akan beredarlah tak. Kan, makin lama makin hilang, makin sunyi. Dia dengar. Kan, kenapa Nabi sebutkan innahu la yasma'u qar'u ni'alihim, bahawa sesungguhnya mereka dalam tanah itu, dalam kubur itu mendengar tapak kaki kamu. Contoh kalau kita pergi ziarah, kan, dia dah kubur ahli keluarga kita, kita dekat tengok, dia dengar, dia tahu kita datang, tapi dia tak boleh buat apalah. Kan, kalau dia selesa dalam tu, alhamdulillah, mungkin Allah dah beri nikmat dia dalam kubur. Kalau dia terseksa masa tu, na'udzubillah, tak tahu apa yang berlaku. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita membacakan Al-Fatihah, kita bacakan surah-surah, doa dan sebagainya, boleh jadi akan diringankan siksaan kubur itu. Itu semua atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah tuan-tuan, bapa dan Subhanahu wa taala, peringatan kepada diri kita sendiri paling utama. Kan? Walaupun kisah ini kisah yang akan berlaku di dalam kubur, tapi sebenarnya ia berbalik kepada kita, bagaimanakah kita menyediakan bekalan yang secukupnya, terutama sekali di tathbit tadi, keyakinan kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula, bukan sekadar sebutannya, tapi adalah dari segi hati kita, amalan kita yang betul-betul pure, yang akan kita bawa masuk ke dalam kubur, yang amalan kita itu akan menjelma menjadi pendinding kita, pengawal kita daripada soalan mungkar nakir. Semoga Allah merahmati kita semua dan menerima kita apa yang kita buat selama ini sebagai amal yang soleh, dan amal itulah yang akan menjadi bekalan kita dalam kubur. Maka saya mohon ampun dan maaf atas segala kata, kerana segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد